Alhamdulillah kita bertemu semula di Forum Perdana Ehwal Islam Khas Malaysia Berzikir Menginsafi Hikmah. Para hadirin sekalian, malam ini yang amat berhormat Perdana Menteri seisi keluarga pun menonton Forum Perdana Ehwal Islam. Maka anda semua yang berada di rumah maupun di mana saja anda sedang berada, anda boleh terus bersama dengan kami kerana kami akan bersiaran sehingga jam 10.30 malam pada malam ini. Saya tidak kesorangan, bertemankan Ustaz Nabil Ahmad bersama dengan saya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Wabarakatuh. Jadi Ustaz, Alhamdulillah, apa khabar Ustaz? Malam ni satu yang istimewa untuk kita Ustaz. Kita mulakan forum perdana khas ini dengan doa, zikir dan juga selawat. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apatah lagi dengan suatu ancaman besar bagi dunia, mudah-mudahan Allah mengangkat wabak ini dan Allah memberikan jalan keluar daripada kesulitan yang kita perolehi. Dan Ustaz, tadi dipimpin oleh 4 orang imam besar daripada 4 masjid utama di Malaysia ini. Dan kita rasa beruntung sebab turut bersama dengan kita adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan semua di kalangan anda yang bersama dengan keluarga. Kita doakan malam Jumaat ini, tanggal 13 Zulhijjah ini, memberikan satu kesan yang baik, terutama kepada diri kita dan juga semua hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, jika dilihat tentang tajuk kita pada malam ini, tentang menginsafi hikmah, sesuatu yang mungkin boleh kita katakan dalam hidup ini, perkara yang dilihat dengan mata kasar dan perlu dinilai dengan mata hati. Tuan-tuan, dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, dalam satu kajian tentang kes impak Perintah Kawalan Pergerakan tak sekitar tahun 2020 dan memasuki fasa yang kedua ini dan fasa yang ketiga pada 2021. Apa yang saya boleh nyatakan, ada lebih kurang 8 sektor utama yang disentuh tentang permasalahan dan juga suatu kelebihan yang diperolehi. Jika boleh saya kongsikan sedikit, di antara permasalahan yang dialami oleh seluruh rakyat Malaysia, terutama dalam sektor pekerjaan dan perniagaan, iaitu pertama, hilang pekerjaan, permintaan dan jualan berkurang, gangguan semasa bekerja dan perniagaan atau premis terpaksa ditutup. Di antara kelebihannya pula, dapat melahirkan pekerja yang berdisiplin, meneroka ilmu baharu, iaitu bekerja di rumah, meningkatkan penggunaan e-dagang, bantuan pemasaran produk dan juga subsidi upah. Dalam sektor pendidikan pula dapat dilihat bahawa di antara cabaran utama, bahan rujukan yang terhad, kurang komunikasi lisan, akses internet terhad dan pindaan sesi persekolahan dan juga ujian peperiksaan. Manakala dari sudut kelebihan, meningkatkan literasi komputer, sesi pembelajaran di rumah dan merapatkan hubungan murid atau pelajar dengan ibu bapa. Itu di antara yang dapat saya kongsikan di awal tentang tajuk yang akan kita bicarakan. Jadi Ustaz Ridi, saya rasa gelanggang kita tidak cukup sempurna kalau kita tidak memperkenalkan panel-panel kita. Mungkin para penonton kita, dia kata Ustaz Nabil panel ke malam ni. Malam ni Ustaz Nabil akan membawakan komen-komen di Facebook dan juga analisa di dalam media. Anda boleh tumpahkan komen-komen anda di Facebook JAKIM. Mungkin boleh berkongsi pandangan tentang tajuk kita pada hari ini, mahupun nak menitipkan doa. Mudah-mudahan kita dapat membaca doa dan komen-komen anda, insya-Allah. Bersama dengan saya pada malam ini di studio 2 orang panelis dan seorang ada berada dalam sidang maya di sebelah kiri saya, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati binti Said Ismail, merupakan pensyarah kanan di Universiti Melaya dan juga pengerusi panel isu-isu semasa wanita Islam PISWI. Apa khabar yang baga Doktor? Baik, Alhamdulillah Ustaz Hariri. Macam mana kehidupan pembelajaran pensyarah dalam waktu online ni, okey ke? Alhamdulillah, insya-Allah boleh. Dah boleh dah kita nak sesuaikan kan, sebab dah mula daripada semester yang lepas. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bergandingan dengan Dr. Sharifah Hayati, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ashraf bin Ridwan. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Saya bila tengok ni memang betul lah ni, sebab rambut dia panjang. Waktu duduk duduk di rumah betulnya. Ikut SOP. Ikut SOP. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz Ashraf kerana bersama dengan kita. Dan bersama di sidang maya, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Hariri. Datuk boleh dengar suara saya dengan jelas? Yes, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Saya kalau dengar suara Datuk Dr. Faizal Kamsah jadi semangat, Datuk. Allah selamat. Oleh kerana Datuk semangat, saya nak mulakan soalan pertama dengan Datuk dulu. Boleh ke? Allah. Boleh insya-Allah. Boleh, Alhamdulillah. Baik. Tafadhal. Datuk, sedar tak sedar hari ini adalah hari ke-491 kita berada dalam tempoh pergerakan kawalan kita, PKP. Dan hari ini menunjukkan kes keseluruhan daripada kes pertama tahun 2020 sampai ke saat ini berjumlah 964,918 kes. Dan jumlah kematian adalah sebanyak 7,574. Ini adalah suatu ujian dan malam ini kita daripada pemimpin negara sampai rakyat jelata berzikir, beristighfar, memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memulakan forum malam ini, Datuk, soalan saya, apa pentingnya kita berhimpun malam ini buat secara langsung berzikir kepada Allah dalam tempoh pandemik ini, Datuk? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Haridi dan kita ucapkan terima kasih kepada YEB PM yang amat berhormat PM, YEB TPM dan para pemuka negara dan juga ahli panel gandingan Ustazah Sharifah Hayati, itu kena dua harakat dan juga Ustaz Ashraf mudah-mudahan dan semua hadirin-hadirat muslim-muslimat yang dapat bersama kita. Jadi bila Ustaz hari bertanya kenapa kita perlu berzikir masa pandemik, sebenarnya kita kena berzikir setiap masa, bukan waktu pandemik, apatah lagi waktu pandemik. Sebenarnya bila kita sama-sama mengaminkan doa nanti, saya akan tersentuh bila kita akan ikuti kita pantau dan kita hayati, perkataan hayati, kita hayati doa yang kita aminkan imam yang memimpin itu kata, kita ni ya Allah mengaku pada Allah, kita ni ingkar ya Allah, kita ni lara ya Allah, kita ni hubud dunia ya Allah, kita banyak sifat sebab mazmumah ya Allah, kita ni dengan arti lain, kata lain, kita ni sebenarnya maaf kita banyak kurang ajar pada Allah. Jadi itu sebabnya bila kita dapat bersama-sama berzikir pada malam ini, subhanallah, ini satu anugerah sebenarnya. Sebenarnya zikir itu satu ungkapan ringkas untuk kita merapatkan diri pada Allah. Merapatkan diri pada Allah. Bila kita rapat dengan Allah, maka kita jauh daripada syaitan. Bila kita rapat dengan Allah, kita mudah untuk membentuk sifat mahmudah seperti dalam doa tadi. Doa tadi kita minta Allah jadikan kita ada sifat mahmudah dan hindarkan nyah cumar. Kata yang Tan Sri Nur Hisham pakai yang nyah cumar, sifat-sifat mazmumah. Itu sebabnya kita kalau kita muka tangan kotor, sanitize, kata Tan Sri Nur Hisham KP kesihatan kita kena betul sanitize muka pun cuci, jangan sanitize muka, cuci muka pakai litop, pakai kotor kaki, cuci kaki. Kalau kita kotor hati, tidak. Kalau kita kotor hati, kita kena zikrullah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Jadi pandemik 19 ini sebagai wahana untuk kita, mudah-mudahanlah, kata orang Melayu, dah tergantuk kalau tak tengadah. Dah kena pandemik pun tidak nak berzikir ingat pada Allah. Memang kurang ajar kita. Memang biadab kita. Memang lara kita. Seperti doa tadi. Saya cukup terkesan dengan doa tadi, sangat hebat. Jadi sebenarnya bila kita lihat pandemik ini, kita boleh lihat dari beberapa sudut. Ianya musibah, benar. Musibatul bala, musibatul jaza, musibatul tarbiyah, betul. Ianya sebagai satu ujian, betul. Dianya sebagai satu kafarah kepada dosa kita, betul. Dia sebagai satu krisis, kata PM, YEB PM tadi, betul. Dianya sebagai satu bencana alam satu dunia, betul. Tetapi kerana kita terlepas pandang. Baik. Pandemik COVID-19 ini adalah satu anugerah besar dari Allah. Dengan asbab pandemik lah kita malam ni satu Malaysia berzikir, berselawat, berdoa. Subhanallah, satu dan kita sebenarnya diminta untuk sebenarnya balik pada bersyukur. Sebab
wa qalilun min ibadiyas syakur. Takut-takut kita ni kurang bersyukur, dahlah banyak dosa, kurang bersyukur, lara. Maka Allah turunkan pandemik ni untuk kita menghisap diri. Corona kecil itu yang menyedarkan kita balik kepada keteralpaan Saya nak tangguh yang bab syukur yang Datuk sebutkan tadi. Itu satu poin yang sangat penting. Kita akan huraikan selepas ini. Datuk jangan ke mana-mana. Kita akan kembali balik kepada Datuk selepas ini dalam sidang maya. Boleh ke Datuk? InsyaAllah. Baik. Saya nak pergi kepada kita pergi pada Ustaz Ashraf terlebih dahululah. Islam ni adalah sebuah agama yang kaya dengan zikir dan doa. Setiap masa, setiap ketika, pagi dan petang, bahkan banyak doa-doa zikir yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Bahkan ada ulama yang menghimpunkan zikir ini di dalam kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi. Mungkin sebagai panduan ni, ramai orang kampung tengok penduduk yang duduk di rumah ni, apa zikir yang boleh kita amalkan supaya jadi pendinding diri dalam keadaan kita menghadapi pandemik ini? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Hariri. Panel segandingan saya Datuk Fadilah Kamsah, walaupun kejauhan tetap nampak segak dan muda. Dan juga Profesor Dr. Sharifah Hayati, seterusnya kepada pemuka-pemuka negara. Alhamdulillah, penonton yang dikasihi sekalian, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kita ini lemah, tuan-tuan. Allahumma antal ghani wa nahnul fuqara. Kita pergi ke jalan ini, kita tak temui penghujungnya. Kita cuba dengan jalan ini, namun kita gagal berkali-kali. Allah menyebut, bila mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, jawablah, kata aku dekat dengan mereka. Maka disyariatkanlah untuk kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Mintalah pada Allah, akan aku perkenankan permintaan kamu. Jadi pada hari ini kita ucapkan tahniah sebab sama-sama kita minta kepada Allah seperti mana disebut oleh Datuk Fadilah Kamsah tadi. Kita terharu, kita terkesan dengan doa yang menyebut kita ini lara. Kita ini penuh dengan dosa. Mungkin dengan sebab itulah Allah SWT menguji kita satu persatu dan hari ini kes tinggi. Dan ada sebahagian orang ditimpa dengan banyak ujian. Dan hari ini insya-Allah dalam kitab macam disebut oleh Ustaz Hariri Al-Azkar yang bermaksud himpunan zikir-zikir. Banyak kitab-kitab ulama karang. Da'watul Kabir, Imam Baihaqi. Kalau Imam Ibn Sunni, Imam An-Nasai, Amalul Al-Yawm wa Laylah, amalan pagi dan malam. Kutip punya banyak. Banyak pula Imam Azkar, Imam Nawawi pula orang kutip, orang syarah, orang bincang. Nak menunjukkan hebatnya himpunan zikir-zikir dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullah. Mereka ini ulama besar. Kita maklum kesalehan mereka, tetapi mereka tetap berdoa. Jadi hari ini insya-Allah saya nak ambil mula dengan banyak doa yang kita boleh baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Saya ingat semua orang patut dah hafal dah dalam musim pandemik ini. Ini sepatutnya dihafal. Antaranya doa yang mungkin boleh saya kongsi, antaranya riwayat Abu Darda, doa Abu Darda. Bila orang datang kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, rumah kamu terbakar. Maka Abu Darda mengatakan, aku yakin tidak terbakar. Sebab apa? Aku pernah mendengar Nabi menyebut, siapa yang membaca ayat ini, siapa membaca zikir ini, rumahnya tidak akan terbakar. Maka dia pun menjawab, apakah doa tersebut? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta alaika, tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma sya'allahu kana, wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Ini antara doa yang dibaca oleh Abu Darda dan akhirnya dia pulang. Dia pulang ketika bukan dia pulang, orang pulang pergi tengok rumahnya tak terbakar. Sekeliling rumahnya terbakar. Dan saya nak sebut mungkin malam ni tak sempat kita nak baca satu-satu doa. Saya nak ajar satu doa yang simple. Oleh Abbas dia tanya, ya Rasulullah, adakah doa ini simple itu? Nabi kata, ya simple, tak perlu minta banyak-banyak. Apa dia? Nabi ajar, Allahumma inni as'alukal afiyah. Dia tanya, yang tu je kah? Ya. Apakah lagi yang engkau hendak minta selain daripada afiah? Afiah kewangan kamu, afiah ekonomi kamu, afiah kesihatan kamu, afiah ketenteraman kamu. Kita minta doa paling pendek ni pun dah cukup dah. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku minta kepada engkau
keafiatan dunia dan akhirat. Masya Allah, ini satu doa yang simple tapi mujarab. Mungkin para penonton yang mendengar boleh tulis di ruangan komen di Facebook. Mudah-mudahan ada teman-teman kita yang dapat menyalin dan juga menghafal doa-doa yang telah dibacakan oleh Ustaz Ashraf sebentar tadi. Baik, saya nak pergi kepada Dr. Sharifah Hayati. Bila dalam keadaan ujian, musibah dan sebagainya ini, satu kisah masyhur yang kita dengar tentang kisah Imam Hasan Al-Basri. Apabila datang orang mengadu tentang sesuatu masalah, tanamannya tidak subur, dia jawab, beristighfarlah. Datang lagi orang mengadu tentang kenakalan anaknya, dia jawab, istighfarlah. Datang orang mengadu kerana lambat dapat zuriat, dia jawab, istighfarlah. Jadi orang pening, apa kaitan masalah kami dengan suruh istighfar? Mungkin doktor boleh huraikan, doktor. Terima kasih banyak moderator forum kita Ustaz Muhammad Hariri. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kepada panel gandingan bersama malam ini, Datuk Dr. Muhammad Fadilah Kamsa dan juga Ustaz Muhammad Ashraf, begitu juga kepada para imam besar kita semuanya tadi, juga kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, semua pemimpin-pemimpin masyarakat kita, kepada semua yang menonton kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya rasa berbanyak terima kasih kerana Ustaz Hariri membawakan satu kisah yang juga kisah itu dinukilkan di dalam kitab tafsir, antaranya tafsir Al-Munir oleh Syekh Wahbah Zuhaili, dan juga di dalam kitab tafsir yang lain seperti tafsir Al-Maraghi. Memang benar tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita tengok Imam Hasan Al-Banna ini seorang tabi'in. Jangan kita tak tahu ya, dia seorang tabi'in, belajar dengan para sahabat. Dia seorang ulama, dia seorang sufi ya. Dia dilahirkan di Madinah tetapi kemudiannya meninggal di Basrah. Riwayat mengatakan meninggalnya pada usia 89 tahun, ada kata 86 tahun. Betul, orang datang kepada Imam Hasan Al-Basri, kata aku susah. Tengok, kalau kita kaitkan dengan COVID kita hari ini, aku susah, aku punya tanaman kering ni, kontang, tanaman aku tak subur, aku susah, aku belum dapat zuriat, aku susah, aku miskin. Yang datang susah pun Imam Hasan nasihat, istighfar. Yang tak ada anak lagi pun istighfar. Yang tanaman kering kontang pun istighfar. Lalu penduduk ada yang datang dan tanya. Dia kata, yang ni susah pun kau kata istighfar, yang tu susah pun kau kata istighfar, semuanya kau kata istighfar, kenapa istighfar? Dengan mudah Hasan Al-Basri menyebut dalil daripada firman Allah Subhanahu wa taala surah Nuh ayat 10 hingga 12, 10 hingga 13. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Perkataan istighfar tu datang daripada perkataan ghafara. Maksudnya tutup. Daripada situlah datangnya nama Allah yang maha mulia, Asmaul Husna. Ghafir, ada surah Ghafir. Ghafur, ada 5 kali disebut di dalam Al-Quran. Bukan sekadar itu sahaja, ia dari situlah datangnya perkataan istighfar, mohon ampun. Allah tutup aib kita, Allah tutup dosa kita, Allah ampunkan kita. Bolehkah kita bayangkan kita hidup dalam dunia hari ini, kalau dosa kita dibuka, kalau aib kita dibuka, sudah tentu tak boleh. Sebab itu mohon ampun dengan Allah SWT, mohon aib kita ditutup. Yang mana bila kita kata mohon ampun ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia pintu gerbang. Gerbang apa? Gerbang kejayaan. Gerbang apa? Gerbang jalan keluar. Pasal dalam ayat tu disebut, dah tak payah kata apa-apa dah. Imam Hasan terus kata, faqultu astaghfiru Nabi Nuh. Dia perintahkan kepada umatnya yang ingkar itu, dan kemudiannya Allah berikan kesusahan dengan kekeringan, mandul 40 tahun dan sebagainya. Akhirnya bila istighfar,
faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah bagi jalan keluar, Allah turunkan hujan, Allah bagi jalan keluar, Allah beri anak, Allah beri jalan keluar, Allah tambahkan harta bagi mereka ini. Sebab itulah ini satu daripada sifat mulianya Allah Subhanahu taala, Ghafurur Rahim, yang banyak digandingkan di dalam Al-Quran, iaitulah sifat kasih Allah. Allah ampunkan dosa, bukan sekadar ampunkan dosa, dengan beristighfar juga Allah Subhanahu taala memberikan jalan keluar daripada masalah. Allahu Akbar. Saya daripada tadi amat tersentuh bila doktor sebutkan tadi, mungkin Allah belum makbulkan doa kita kerana ada dosa-dosa kita yang belum diampunkan. Maka istighfarlah kepada Allah, tanda kita memohon ampun, dan Allah keluarkan kita daripada masalah. Tuan-tuan sekalian, ayo kita ambil waktu seketika beristighfar dan kita berehat seketika kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, masih setia bersama dengan kami dalam forum perdana khas Menginsafi Hikmah. Banyak mutiara kata yang dapat kita ambil daripada ketiga-tiga ahli panel pada pusingan pertama tadi, memberikan bagaimana kita sebagai hamba Allah perlu sama-sama menginsafi diri. Perlu sama-sama untuk kita bermuhasabah diri agar kita semakin dekat dengan ilahi. Tuan-tuan, saya nak berkongsi dengan anda di Facebook JAKIM, yang sama-sama kita kongsikan dengan rakan-rakan para penonton di mana jua anda berada, apa yang anda nak luahkan, apa yang nak kita suarakan. Mudah-mudahan setiap doa dan munajat kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bawakan di antara titipan ucapan daripada Syamsidah Taharin menyatakan bahawa Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga ujian pandemik ini mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya daripada Muhammad Saizal menyatakan bahawa lebih setahun pendapatan terumbang-ambing dengan dugaan macam-macam yang datang. Saya cekalkan jiwa dan raga untuk tempuh, dan saya yakin Allah tak uji saya di luar kemampuan saya. Rezeki hidup dan mati saya serah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, seterusnya disebut juga oleh Cik Anita Cik Aziz Badli. Menyatakan bahawa Assalamualaikum, saya tumpang tanya kepada ahli panel, yang mana kedua-dua soalan ataupun dua pertanyaan ini telah pun dijawab dan dirungkaikan oleh panel kita berkenaan dengan apa zikir munajat yang terbaik dan apakah doa dan amalan yang boleh kita panjatkan kepada Allah. Setiap yang disediakan kepada kita amat mudah untuk kita dapatkan dan kita gunakan. Yang paling penting, perbanyakkan istighfar dan mohonlah kepada Allah dalam apa jua keadaan. Baik, seterusnya saya nak menyebut juga daripada rakan-rakan kita yang datang daripada luar, bahawa ramai di kalangan kita yang mendoakan dalam ucapan dan titipan doa ini. Dan saya yakin semua yang menonton kita sentiasa mendoakan antara satu sama lain. Dan sudah pasti, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, apa yang dapat kita lihat daripada isu ini, untuk saya sebutkan kepada anda juga di antara yang dapat saya bawakan kepada anda. Antaranya didatangkan oleh Ina Yunus bahawa bahaya terbesar dalam hidup kita adalah tidak tersambungnya hati, fikiran, sikap kita dengan Allah. Itulah yang membuatkan kita sulit untuk bersikap sabar. Seterusnya disebut oleh Emma Hashi bahawa bukan kanak-kanak saja kena belajar mengaji, yang dewasa pun kena belajar. Kemungkinan kita tidak tahu banyak salah dalam bacaan mengaji. Ini salah satu hikmah COVID dan Allah suruh untuk kita perbetulkan diri. Baik, begitu juga dengan Cikin daripada Ashikin, rasa syukur tiba-tiba. Ada hikmah masih belum rezeki baby. Musim COVID bahaya untuk ibu pregnant dan baby, dah bersalin pula tetap bahaya bagi ibu. Doktor cakap boleh pregnant selepas daripada first dose vaksin. Itu di antara ucapan, di antara hikmah yang diperolehi daripada ujian ini. Jom sama-sama kita telusuri apa lagi hikmah yang boleh kita pelajari daripada ujian ini. Bukan untuk menjauhkan diri, tapi mendekatkan diri dengan ilahi. Saya Ridi, silakan. Terima kasih Ustaz Nabil atas komentar yang telah disampaikan kepada anda. Saya juga lihat beberapa komen yang begitu tersentuh dan menghayati apa yang telah diungkapkan oleh Dr. Sharifah Hayati sebentar tadi. Dan saya nak lanjutkan lagi kepada yang bagi doktor. Saya berforum dengan doktor ni saya fikir sudah lama. Tapi malam ini saya rasa lain sedikit auranya. Sejak daripada bacaan doa daripada imam dengan jawapan pertama tadi, sebelum saya nak masuk soalan saya ini,
ada apa yang sebenarnya tersentuh pada hati bagi doktor malam ini yang sehinggakan jawapan dan titisan air mata doktor ketika mana doa dibacakan tadi? Mungkin boleh berkongsi dalam tempoh seminit ini. Ya, saya rasa bahawa kita perlu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sememangnya COVID ini mengajar kita dekat dengan Allah. COVID ini mengajar kita tidak sombong. Kita semua sangat lemah, sangat kerdil. Dan dengan sebab itu saya rasa dia adalah sesuatu pemangkin kepada semangat kita semua untuk bangun, untuk terus berusaha dan melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat adil. Dia telah menunjukkan kepada kita kisah-kisah kesakitan, kesusahan para nabi, orang-orang saleh yang terlalu luas, terlalu banyak dan berat. Misalnya kalau kita tengok kisah Nabi Ayub sendiri, itu sangat menyentuh hati kalau kita menceritakan tentang kisah Nabi Ayub yang daripada seorang yang kaya, yang senang, seorang petani, seorang penternak, akhirnya hilang, kekayaan hilang, anak hilang, keluarga hilang kecuali isterinya, bahkan ditimpa dengan penyakit kulit. Dan setengah riwayat mengatakan itu adalah penyakit Nabi Ayub adalah penyakit yang menimpa penyakit kulit yang pertama. Di kalangan para nabi itu ada setengah pandangan yang mengatakan begitu. Tetapi akhirnya Allah berikan happy ending kepada Nabi Ayub yang penuh dengan kesabarannya, yang penuh dengan permohonan dan munajatnya. Sebab itu munajat-munajat begini menyuntik perasaan kita untuk bangun, untuk ingat kepada Allah Subhanahu Taala di samping berusaha bahawa semua usaha kita ini adalah tertakluk kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Bila doktor sebutkan tadi tentang Nabi Ayub, saya nak lanjutkan sedikit. Bila kita baca tentang kisah Nabi Ayub diuji dengan sakit kulit ini, isterinya berkata, kamu seorang Nabi, mintalah doa kepada Allah. Nescaya Allah akan makbulkan doa kamu. Tapi satu jawapan yang begitu kuat, dia mengatakan, aku malu nak minta dengan Allah kerana Allah bagi sihat dah lama. Ini Allah Ta'ala uji, aku malu kerana aku tidak bersyukur. Mungkin nak kaitkan dengan COVID ini, dah lama Allah bagi kita senang. Sekarang ni ujian ini. Mungkin doktor boleh ulas sedikit. Betul, Ustaz Hariri, para penonton yang dihormati, dikasihi semuanya. Kalau kita kaitkan dengan kita menimpa kesusahan dalam pelbagai bentuk, maka inilah Allah berikan saksi. Kalau kamu kata ujian tu kamu tak mampu tanggung, lihatlah. Para nabi sudah melaluinya terlebih dahulu. Orang-orang salih sudah melaluinya terlebih dahulu. Sebab itu di dalam riwayat menyebutkan bahawa asyaddun nasi bala al-anbiya. Summa salihun, summa al-amsal fal-amsal. Orang yang kuat kena uji ni para nabi. Kemudian orang-orang yang saleh. Kemudian orang yang seumpamanya selepas daripadanya dan seumpamanya begitu. Dan kalau kita tengok, kalau kita susah pendapatan hilang, kita susah penyakit, kalau kita susah juga orang kita sayang hilang, begitulah juga Allah tunjukkan berlaku kepada seorang nabi. Riwayat mengatakan kalau tempoh lamanya tak tahan dah ni. Nah, kita tengok tempoh yang dilalui oleh Nabi Ayub misalnya, ada kata 7 tahun, ada kata 3 tahun, ada kata 18 tahun. Sehingga kan itulah isterinya itu menyebutkan bahawa mintalah kepada Allah, kalau kau minta Allah akan beri kelapangan kepada kau. Tapi apa kata Nabi Ayub? Aku dah senang 70 tahun. Begitu kentalnya dengan semalunya Nabi Ayub itu. Aku dah senang 70 tahun. Kalaupun susah, seolah-olah kata, kalaupun aku ditimpa dengan ujian, sikit sangat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau sambung lagi 70 tahun berbanding nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Sebab itu bila Datuk Fadilah kata wa qalilun min ibadiy syakur, sikit di kalangan orang yang bersyukur, kita sama-sama berdoa seperti yang ulama sebut, Allahumma ja'alni minal qalil. Kami termasuklah yang sedikit yang bersyukur itu. Jadi mudah-mudahan dengan itu kita dapat menguatkan hati kita. Saya nak kata baca lagi lah cerita tentang Nabi Ayub. Bila kita baca, insya-Allah dia akan memberikan rasa syukur dalam diri dan sanubari kita. InsyaAllah. Mungkin ini jadi satu kerja rumah kepada para penonton sekalian. Malam ini mungkin kita boleh membaca kisah-kisah Nabi Ayub supaya boleh menjadi motivasi pada kita. Oleh kerana Dr. Sharifah Hayati sebut nama Datuk Dr. Fadilah Kamsah, kita nak bersama dengan yang bagi Datuk. Datuk, masih bersama kami?
Masih. Alhamdulillah. Baik. Tapi Datuk seronok duduk rumah dia boleh minum kopi ke minum apa. Kami di studio je lah. Baik Datuk. Ada satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Allah menyebut, kami akan menguji kamu dengan perasaan takut, lapar, kekurangan pada harta benda, jiwa dan hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Saya tengok ayat ini begitu komprehensif. Diuji dan disuruh sabar. Kata orang, sabar ini senang diungkap, tapi susah nak dibuat. Ada orang boleh memberi motivasi, sabarlah. Tetapi belum tentu dia sabar ketika mana diuji. Mungkin Datuk boleh berkongsi dengan kita, macam mana kita nak bersabar, nak tunjukkan kesabaran kita dalam ujian COVID ini, Datuk? Baik, terima kasih Ustaz. Allahumma selamat ni soalan berat ni. Tapi saya ni apa yang disebut oleh PM Dr. Sharifah Hayati tadi itu, kita sambung balik bahawa Allah uji kita setakat kemampuan. Ya? Dan kita kena tukar paradigma dulu untuk kita benar-benar dapat membentuk dan memperkasa kesabaran dalam diri kita. Kita kena tukar cara berfikir. Sebab masalah yang kita hadapi sekarang sebab kita yang sekarang. Hati kita yang tak betul, fikiran kita yang tak betul, zikir kita yang tak betul, tindak tanduk kita yang tak betul, dan banyak aspek yang kita tak betul, maka Allah berikan kita musibah. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Kita dapat musibah sebab kesilapan kita sendiri. Itu tolong ya, jangan kecil hati ya, sebab ini hakikat yang Allah sebut. Dan kita kena tukar paradigma ya. Sebab pemasalah kita sekarang sebab pemikiran kita yang sekarang. Jadi tukar paradigma bahawa betul ya, tanda Allah kasih akan hamba-Nya ialah dengan diuji. Allah sabda Nabi, bila kasih akan hamba-Nya akan diuji. Jadi pandemik dan juga ujian yang kita terima setiap masa daripada dulu sampai sekarang adalah manifestasi cinta Allah kepada kita. Itu sebabnya bila kita tukar paradigma dan kita betulkan hati kita, maka hati yang bersih, mata kita jadi mata lebah, mudah nampak benda-benda yang positif. Sebab mana milik kita sebenarnya? Mana milik kita? Kita tak ada apa-apa sebenarnya. Semuanya hak Allah. Betul kata Dr. Sharifah, kita ni terlampau kerdil. La hawla wa la quwata illa billahi al-azim. Itu satu hakikat. Jadi untuk kita benar-benar sabar, kita yakin bahawa Allah sayang kat kita dengan keimanan yang mantap. Bukan sekadar cakap di lidah, tapi ada di hati, di mulut dan juga dengan tindak tanduk kita sekali. Dan ingat, Allah uji kita setakat kemampuan. Allah knows we can cope. Kita mampu untuk menanggungnya. Dengan syarat, pasti ada harapan untuk yang berdoa. Jangan tak berdoa. Pasti ada jalan untuk yang berusaha. Don't stop usaha. Don't stop working. Keep on. Ya, insyaAllah. Kita mungkin tak ada gaji. Kita mungkin tak ada kerja. Tapi pasti ada rezeki. Dan kutip dengan cara yang tertib dan beradab. Itu janji Allah. Janji Allah. Rezeki pasti ada. Tapi kena kita sebab kecemerlangan berada di luar zon selesa. Mungkin kita dah selesa sangat dalam zon kesengsaraan, dalam zon maksiat, dalam zon kesilapan, dalam zon lara, ya, dah lama sangat, maka Allah uji kita. Dan Allah takkan angkat selagi kita tidak berjalan atas muka bumi ini dengan tanpa dosa. Itu maksud hadis. Ya, Allah akan uji kita sampai kita berjalan atas muka bumi. Ya, kata Dr. Sharifah tadi, betul. Orang yang paling kecil ujiannya ialah para Nabi dan seterusnya. Dan kita ni Allah, ujian kita ni amat kecil berbanding ujian mereka. Itu satu perkara yang sangat. Dan ingat juga, ya, setiap ujian tu pasti ada hikmah yang tersembunyi. Sebab Allah, hadis banyak Bukhari, Allah bila nak bagi kebaikan pada hamba-Nya, dia mulakan dengan musibah. Jadi kita kena ada sentiasa ada harapan. Tolong, mungkin solusi kepada masalah kita tidak ada dalam diri kita. Di sinilah waktu pandemik, waktu PKP, kita kena banyak berhubung, kena buat networking secara maya, cara-cara yang mudah-mudahan sahabat ikut SOP. Kita minta nasihat daripada WhatsApp group kita, daripada sifu, daripada guru, ya, dan cari support guru dan kalau boleh kita bentuk benda-benda yang magical. Sebab banyak kita berfikir pakai logik. Macam mana anugerah ini, pandemik sebagai anugerah? Aku tak ada kerja, aku sengsara, aku tak ada makanan. Yes, memang pada mata kasar memang itu satu kata untuk ujian sangat getir. Tapi hidup ini juga bukan logik saja, tapi ada magic, ada keajaiban. Contohnya, doa mak bapak membawa keajaiban. Untuk mereka yang masih mak bapak, tolong hubungi mak bapak supaya mereka doakan kita dengan Waalaikumsalam. Bila mak menjawab salam kita, Waalaikumsalam, mak doakan kita.
kadang kita terlepas pandang. Doa mak bapak ni, wow, sangat besar magicnya. Doa pasangan kita jangan lupa. Betul tadi tu, kata Ustaz hari ni kata, kita sentiasa, Ustaz Nabil sebut, kita mendoakan jiran-jiran kita. Tanya, berapa orang anda dan Tok Abah sendiri, ya, saya diganti saya Tok Abah, ya, apabila dengan Abah PM kita, kita kena doakan jiran-jiran kita. Berapa orang yang malam tadi doakan jiran-jirannya? Bila kita doakan jiran dalam diam, malaikat aminkan satu senjata yang sangat magical. Baik. Doa silahul mu'min. Itu dia. Jadi ini banyak perkara yang magic dalam diri kita. Dan satu lagi yang sangat magic lah, Allah tak pandang kumpulan yang tak satu hati. Mungkin kita di Malaysia dan di seluruh dunia masih tak satu hati, maka kita diuji dengan ujian berat. Allahu Akbar. Wallahualam. Terima kasih Tok Abah. Daripada saya sekolah sampailah sekarang ni, mesti ada kod-kod yang best daripada Tok Abah. Hari ini saya dengar, mungkin kita tak ada kerja, tapi pasti ada rezeki. Masya Allah. Baik, saya nak pergi pula kepada Ustaz Ashraf. Bila dalam keadaan pandemik COVID-19 ni Ustaz, dia jadi mula-mula reda, lepas tu dia mari tiba-tiba tak puas hati, lepas tu jadi pertikaian. Dia kata, macam mana ni? Saya tak pergi ke mana-mana pun, macam mana boleh kena? Dia kata, dah ambil 2 dos dah, tapi kena juga. Dia ni tak ada sakit kronik, tapi meninggal. Jadi persoalan tu seolah-olah kita kata, yang menghidup, mematikan adalah COVID. Sedangkan orang Islam mesti percaya, menghidup dan mematikan Allah. Jadi mungkin ini Ustaz boleh komen sedikit tentang masyarakat kita mempertikaikan itu dan ini, sedangkan dia lupa bahawa Allah yang menghidup dan mematikan manusia. Ustaz. Baik, terima kasih pada Ustaz Hariri. Fadilah Kamsah, Prof. Sharifah Hayati. Tuan, Allahu Hayyul Qayyum. Allah yang Allah yang hidup, Allah yang berdiri, Allah yang kekal selama-lamanya. Kita semua kena faham, hidup kita ini dia ada tempoh waktu dia. Kalau arnab ada waktu umurnya. Kalau kura-kura sampai ratus tahun. Manusia ni Nabi sebut a'mar ummati ma baina 60 wa 70. Umur kita 60 hingga 70 tahun. Itu level-level umur kita. Ada orang rezeki 70 tahun. Ada orang rezeki Allah bagi 30 tahun. Ada orang rezeki remaja sudah pergi. Mati ini dia tidak memerlukan syarat. Tak semestinya sakit boleh mati. Ada orang sihat boleh mati. Syarat untuk mati hanya satu, iaitu orang itu hidup. Bila dia hidup, dia kena get ready untuk mati. Jadi bila kita cerita tentang mati ni Ustaz, Allah ada sebab dan musabab. Allah boleh jadikan kita mati dengan juta sebab. Juta sebab. Allah boleh bagi kita mati dengan hanya jatuh tangga. Allah boleh bagi kita mati hanya termakan tak kena, tercekik saja. Allah boleh bagi kita mati tanpa sebab. Tanpa sebab. Sebab Allah yang menghidupkan kita. Sebab itu bila kita dalam bab pengajian, orang mengaji bab usul fiqh contohnya, dia ada bincang bab sebab musabab. Sampai dia sampai dia rawit sampai ke bab akidah. Sebab itu apabila kita bincang bab sebab ni macam bagi senang faham. Makan tu sebab. Musabab tu akan datanglah kekenyangan. Rawat, kita cucuk vaksin tu sebab. Maka akan datanglah namanya kesembuhan contohnya. Jadi ada sebab, ada musabab. Tapi Imam Syatibi bila dia kata dalam bab akidah, ada benda yang mungkin dekat dengan makhluk. Sebabnya dekat dengan makhluk. Yang makan tu kita, yang rawat tu kita. Tapi yang menyembuhkan itu dekat dengan Allah SWT. Sebab dia ada milik Allah SWT. Sebab itu apabila ada golongan yang dia kata, kalau nak jadi satu benda, dia kena ada sebab. Ada sebahagian golongan. Ada sebahagian golongan pula kata, tak payah sebab-sebab ni. Tak payahlah, nak mati-mati. Ini pun bahaya juga. Maka Imam Ghazali dalam Tahafut Falasifah, dia betulkan keadaan ini. Dia kata kita kena ikut hukum adat. Inilah yang dilakukan oleh ulama-ulama dan para sahabat. Berobat, akan datang kesembuhan. Tapi kalau Allah tak nak sembuh, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah yang berlaku dalam surah Kahfi. Allah cerita Dzulqarnain. Yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Cerita tentang Dzulqarnain. Allah inna makanna lahu. Allah menguatkan kerajaan Dzulqarnain. Allah sebut 2-3 kali. Fa'atba'a sababa. Dia mengikut sebab. Maksudnya mengikut hukum adat. Nak berjaya kena begini. Nak kenyang kena makan. Nak begini kena begini. Itu kena ikut sunnatullah. Sunnatullah. Tapi bila kita cerita tadi soalan tadi, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kita yakin
setiap sesuatu kalau Allah kata dia mudarat, maka tak ada siapa boleh halang mudarat tersebut. Kalau Allah kata setakat itu saja, setakat itu saja. Kalau Allah kata wa in yamsaska bi khairin, kalau Allah bagi kepadanya kebaikan, siapa pun tak boleh bagi mudarat kepada kita. Orang ancam kita macam-macam pun tak boleh. Sebab kalau Allah kata kami selamatkan engkau, kami selamatkan engkau. Itulah Allah SWT. Allah bagi tahu umur, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai waktu umur kamu takat ni, rezeki kamu takat ni je. Allah kata aina ma takunu yudrikumul maut wala kuntum fi burujin musyayyadah. Kamu larilah daripada kematian, duduk dekat tembok yang kuat kukuh. Kalau Allah kata mati, mati akan bersama dengan kamu. Allah. Jadi simple. Saya duduk KL, kalau saya pergi Penang, kalau Allah kata mati di Penang, saya akan booking tiket bas balik Penang. Masya Allah. Itu ketentuan Allah. Wallahu alam. Allahu Akbar. Apabila kita letakkan akidah dalam isu yang berhadapan, maka kita akan tenang. Hidup kita, mati kita hanya kerana Allah. Ustaz Nabil, kalau ada ulasan yang nak berkongsi dengan kami, silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Hariri. Begitu banyak kutipan mutiara yang dapat kita ambil daripada ketiga-tiga ahli panel, dan sudah pasti setiap kita boleh memberikan ia sebagai satu jalan keluar daripada kesulitan yang diperolehi, dan yang paling penting ialah pergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya nak berkongsi di antara catatan yang dapat kita kongsikan daripada akhbar-akhbar dan media sosial. Antaranya disebut bahawa hikmah di sebalik pandemik COVID-19 ini dilihat ramai di kalangan masyarakat kita turut sama membantu, ringankan tangan untuk mengurangkan beban. Dilihat juga dari sudut hikmah sambutan Aidilfitri ketika pandemik. Walaupun ia menjadi satu halangan bagi kita dengan SOP-nya, dengan perkara yang tidak boleh kita rentas negeri dan sebagainya, tetapi tuntutan Allah tetap kita laksanakan dengan jayanya. Begitu juga dapat dilihat bahawa subur muafakat hayati hikmah ibadah korban. Walaupun kita tidak dapat menjadi tetamu Allah pada tahun ini, sudah pasti di sana dapat dilihat bahawa hakikat kemanusiaan ialah untuk kita saling menghubungkan jaringan hubungan. Elakkan perselisihan, jauhkan persengketaan, buang provokasi, jauh daripada kita meletakkan diri kita daripada kebinasaan. Dan seterusnya, hikmah sambutan Aidiladha ketika pandemik disebut oleh pembaca, sudah 4 tahun menjadi imam solat hari raya di rumah. Dan apapun, saya ambil sebagai contoh, bukan hanya di kalangan masyarakat biasa, bahkan juga di kalangan artis ataupun kita katakan selebriti juga sedikit terjejas dalam dunia kerjaya mereka. Antaranya Abang Bagio, kini jual durian. Kita tidak malu untuk sama-sama turun ke padang. Yang penting ialah kerja untuk mencari harta yang halal. Dan seterusnya dilihat bahawa wanita yakin untuk menghasilkan fucuk sendiri. Ini di antara inisiatif yang boleh kita keluar daripada ujian ini. Begitu juga yang disebut oleh salah satu berita bahawa pelajar kelas hujung dan kaki ponting berjaya bangkit. Ini kerana Allah kurniakan kepada kita anugerah akal yang baik. Ayuh sama-sama kita gunakan ia ke jalan yang lebih baik. Begitu juga yang disebutkan oleh salah seorang pilot yang dulu adalah seorang juruterbang dan kini duduk dapur masak sagu. Dan kisah ini memberikan inspirasi buat seluruh masyarakat. Baik, apapun, tepuk dada, tanya diri kita masing-masing. Semuanya akan kita perolehi daripada diri kita. Begitu juga dalam situasi kita hari ini. Daripada kutipan mutiara kata tadi, bahawa perlu dilihat apa tindakan kita bersama. Salah satunya ialah perlu untuk kita sama-sama meletakkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kita kena ada panduan Al-Quran dan Sunnah sebagai penyelesai masalah. Dan yang ketiga, kita mesti ada prinsip bahawa kita kena beriman kepada Allah dan jangan berlaku syirik dalam apa jua keadaan. Baik, kita berhenti rehat seketika. Pastikan anda terus setia bersama kami dalam forum perdana Ehwal Islam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita bertemu sekali lagi di forum perdana Ehwal Islam khas Malaysia Berzikir.
Kita sambung perbincangan kita dan saya ucapkan terima kasih pada anda yang sudah menonton ke saat ini. Walaupun dah 10-15 minit malam tapi masih lagi duduk di depan TV maupun menonton di live Facebook. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita nak sampai kepada pusingan yang ketiga ini. Kita cuba nak narrow down untuk turun ke bawah untuk kita memberi motivasi kepada soalan-soalan yang ingin saya sampaikan ini. Saya nak mulakan dengan yang paling muda lah, Ustaz Ashraf terlebih dahulu. Ustaz Ashraf, bila berlaku isu pandemik ini, kes seperti roller coaster, naik turun, yang paling saya bimbang dan takut adalah apabila barisan hadapan kita burn out, sudah keletihan dan mengaku kalah. Ini terjadi di negara Itali ketika mana mereka mengisytiharkan mereka tak mampu lagi. Ini yang paling saya takut. Sekiranya pegawai keselamatan, pegawai perubatan, pengurusan jenazah burn out. Mungkin ini sebagai hembusan semangat kepada yang menonton ini. Mungkin ada pegawai keselamatan, pegawai perubatan, pengurusan jenazah. Apa kata-kata semangat yang boleh Ustaz berikan kepada wira-wira negara ini? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Hariri, ahli panel segandingan dan semua menonton, juga frontliner di depan saya. Tuan-tuan, malu kita nak cakap depan ni. Seperti mana kisah perang Uhud. Kenapa sahabat Nabi begitu semangat nak pergi berperang? Salah satunya antara sebab kerana mereka ramai terlepas peluang untuk bersama tentera Badar. Sebab kelebihan tentera Badar tidak dapat dibandingkan dengan tentera-tentera yang lain. Sebab itulah bagi frontliner di depan ini, satu hadis Nabi SAW riwayat Bukhari. Ditanya ayun nas afdal, siapakah sebaik-baik manusia? Saya dan kamu semua, siapakah yang sebaik-baiknya? Dijawab oleh Nabi SAW, mukmin yujahidu fi sabilillah binafsihi wa malihi. Orang yang berjihad pada jalan Allah dengan jiwanya, mempertaruhkan keselamatan nyawanya, mempertaruhkan keselamatan ahli keluarganya dan harta bendanya. Saya boleh katakan kepada mereka inilah yang difahami dalam hadis ini. Ya. Mereka inilah yang berusaha bersungguh-sungguh. Wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menghidupkan satu nyawa, dia seolah-olah menghidupkan ribuan nyawa. Seluruh manusia mendapat kesan daripada usaha mereka. Sebab itu bagi frontliner, jangan risau. Kadang-kadang kita buat kerja kita sampai dah rasa macam tak ada siapa hargai. La yastawil qa'idun minal mu'minin ghairu ulil darari wal mujahidun fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al mujahidin bi amwalihim wa anfusihim 'ala al qa'idin darajah. Wa kullu wa'adallahu al husna wa faddalallahu al mujahidin 'ala al qa'idin ajran 'azima. Allah kata tak sama. Tak sama orang yang berdiri di depan, orang yang berjuang di depan dan orang yang duduk di belakang. Tak sama. Tak sama. Maka yang duduk di depan, Allah bagi ganjaran yang sangat-sangat luar biasa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia. Sebab itu, maka kita pada hari ini kita menyerulah tuan-tuan. Tuan-tuan, dia memerlukan semangat. Dalam peperangan dia ada kena ada orang belakang. Ya. Kena ada orang belakang. Salah satunya semangat yang mungkin kita boleh bagi adalah kita yang di belakang, bagilah sokongan kepada mereka. Ucaplah kata-kata yang baik. Bagi kerajaan dan pemerintah, hargailah frontliner. Saya mendengar keluhan mereka tentang isu pekerjaan mereka. Terpaksa saya cakap tentang isu kontrak dan sebagainya. Hargailah mereka. Mereka tidak sama dengan kami di belakang. Kerana mereka adalah pejuang. Dan pejuang itu perlu dihargai dengan sepenuhnya. Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ketika Nabi membahagikan harta ghanimah, ada orang yang tak puas hati dengan Nabi SAW. Nabi yang paling adil. Maka Nabi menyebut, sesungguhnya dalam Al-Quran bagi tahu, orang yang buat kerja, orang yang berperang, orang yang ada bahagian portion tertentu, dia akan dapat balasan dari sisi Allah SWT dengan seadil-adilnya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada frontliner kita. Allahu Akbar. Ini satu hembusan semangat. Mudah-mudahan kita dapat memberi semangat kepada mereka dalam usaha kita membendung COVID-19. Baik, saya nak pergi kepada Dr. Sharifah Hayati. Hari ini sebelum kita berforum, saya jenguk-jenguk statistik hari ini. Kes banyak 13,034 kes dan keseluruhan kes aktif adalah 142,051 kes. Bila saya bertanya kepada orang yang dijangkiti ni, saya alhamdulillah setakat ni belum dijangkiti, tapi bila saya tanya, dia akan kata sebelum nak sampai redha ni dia terkejut dulu. Dia kata macam mana boleh dapat, dan dia tak boleh nak terima. Dan persoalan di mana, bagaimana, dengan siapa, kat mana dapat ni. Mungkin yang sedang mendengar ini sedang kuarantin di rumah.
ada yang duduk di pusat kuarantin yang ada di negeri-negeri maupun sedang berada di ICU. Apa yang boleh doktor katakan kepada mereka yang sedang berjuang di dalam penyakit COVID-19 ini, doktor? Terima kasih Ustaz Hariri. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dihormati sekalian. Bila Ustaz Hariri menyebut tentang mereka yang sedang berjuang dengan COVID-19, saya ada rakan di universiti yang satu jabatan dengan saya juga sekarang sedang berjuang dengan COVID-19 ini. Mungkin itu juga antara perkara yang menginsafkan kerana orang yang sama-sama bekerja dengan kita satu jabatan dan sebagainya. Kita doakan mereka ini semua terus kuat, ya. Dan kaum keluarga mereka serta frontliner yang disebutkan tadi ini adalah mereka yang sangat berjasa dan terus kuat. Dan sebab itu pertama Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita jangan putus asa. Wala taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk tak putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentu kita guna segala cara yang ada. Segala usaha yang ada, SOP, berbagai segala vaksin segala macam. Tapi dalam pada itu jangan lupa kita bermunajat dengan Allah SWT. Malam ini malam kita cerita munajat. Kita berzikir dengan Allah SWT. Itu yang sangat menyentuh hati daripada awal tadi. Sebab itu segerakan. Jangan putus asa satu hal. Macam mana cara jangan putus asa? Segerakan. Apa yang nak disegerakan? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segerakanlah kamu memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Taala. Ya Allah janji, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Orang-orang yang minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni atas apa pun senang susah yang kita lalui, banyakkan istighfar. Kalau selain daripada istighfar, jangan lupa masa kita tawaf, masa kita sa'i, masa kita pergi Mekah dulu, masa kita umrah, kan kita selalu baca Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bacalah balik. Kan kita baca dulu dalam bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Bacalah balik. Kita bacalah semua ni kerana dengan keampunan itu akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan syurga. Luas mana syurga? Kerana segeranya tadi itu luasnya langit dan bumi. Luasnya syurga itu langit dan bumi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa tanpa putus asa, begitu juga segerakan pada lidah-lidah kita dan hati kita munajat kepada Allah Subhanahu taala. Iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah kata jadi, jadilah, insya-Allah. Allah, mudah-mudahan ia boleh menjadi pembakar semangat. Jangan putus asa, terus berjuang. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan kepada kita semua. Baik. Saya sengaja meninggalkan soalan terakhir ini kepada yang berbahagia, Dato' Dr. Fazilah Kamsah. Soalan ini juga amat menyentuh kepada peribadi saya. Minggu lalu dan minggu ini juga kita menyambut satu hari kerakyaan agama Islam, iaitu Hari Raya Aidul Adha. Namun ada satu sisi kepiluan kepada ibu bapa, atuk nenek kita yang berada di kampung yang sudah setahun tidak bertemu dengan anak-anak cucu mereka untuk pulang ke kampung kerana pandemik COVID-19 ini. Dan rata-rata, Datuk, penonton Forum Perdana Ehwal Islam adalah mereka lah. Ibu bapa, atuk nenek yang ada di kampung seluruh Malaysia yang duduk depan-depan TV, kesunyian berdua menonton forum pada malam ini. Apa yang boleh Datuk katakan kepada ibu bapa, atuk nenek yang berada di kampung, yang tinggal berdua seorang diri, anak-anak jauh, untuk memberi semangat kepada mereka supaya mereka juga tidak kesunyian di dalam menghadapi COVID-19 ini? Silakan, Datuk. Allahumma terima kasih Ustaz Muhammad Hariri, sahabat-sahabat panel. Ya Allah, ya. Dengan soalan pun saya sebab, ya. So sebenarnya untuk kita merangsang balik diri kita, ya, pertama kita kena bersyukur dahulu, ya. Bila ustaz Ashraf tadi bagi doa, ya, Allahumma wal afiyah, ya, jangan lupa satu doa lah untuk merangsang diri kita untuk apa pun situasi agar lebih tenang. Alhamdulillahi ala kulli hal, pun pendek pun senang, ni yang Nabi ajar kita. Alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji hanya milik Allah, ya, atas setiap keadaan, apa keadaan pun. Kita hadis riwayat Ibnu Majah, ya, dan kita kena ingat Al-Ghafir wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Kita serahkan segala urusan kita pada Allah.
Ya, tadi Ustaz Ray kata kita bersedih sebab kita tak dapat jumpa anak-anak yang berjauhan. Kita masih ada anak, kita masih ada rumah, ada sahabat kita, saudara kita di Gaza, di Palestin, di Syria, di tempat lain yang rumah tak ada, anak-anak tak ada, ya, tak ada kampung untuk balik, tak ada rumah untuk pulang. Bayangkan, kita masih kena bersyukur. Jadi kita masih ada. Itu sebabnya alhamdulillah ya ala kulli hal. Satu. Yang keduanya kita kena ingat, orang biasa-biasa dipengaruhi oleh persekitaran. Raja sendirian dia terus sedih. Orang luar biasa, jauh keluar daripada zon selesa. Orang luar biasa, dia jadi asbab persekitaran berubah. Sebabnya tadi dah sebut dah. Ya, Ustazah dah sebut, ya, Ustazah Syarifah, Ustaz Apna Ashraf sebut beberapa amalan tadi. Kita ambil satu amalan daripada Hasan Basri tadi. Ya, bila kita Nabi SAW mewajibkan untuk tahajud, untuk witir, ya, untuk tolak taubat. Kita sunatlah untuk orang awam ni, kita sunat witir pun sunat. So kita malam ni solat taubat, istighfar 100 kali, kita tutup dengan witir. Apa jadi? Bila kita berubah cara istiqamah, pesan ulama, bila kita berubah cara istiqamah, Allah ubah persekitaran kita, ya, step by step. Ini namanya the law of equilibrium. Semua benda dalam dunia akan seimbang. Jadi bila kita berubah bertambah baik di sisi Allah, maka Allah akan ubah semua manusia, semua makhluk di sekitar kita. Kalau kita solat taubat malam ni, istighfar 100 kali, tutup dengan witir, maafkan semua orang, mudah-mudahan keluarga kita akan terangsang dengan kehebatan. Dan kalau besok, ya, ini kata ulama, kalau jalan atau rumput doakan kita, makhluk rumput doakan kita, asbab solat taubat malam tadi, istighfar 100 kali, maafkan semua orang. So kita kita buat rutin-rutin baru untuk kata tu merawat diri kita. Allahumma selamat, ya. Dan last sekali, so kita rupanya Allah bagi nyawa yang masih ada ni, ya, kita rapatkan diri kita dengan Allah. Dan betul kata Ustaz tadi, khairun nas anfa'ul linnas. Now is the time untuk kita jadi aset kepada dunia. Jangan aset pada diri saja, pada keluarga, masyarakat dan pada orang lain, dengan buat apa yang termampu. Kehebatan berlaku di luar zon selesa. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Tok Abah yang berbahagia, Datuk Dr. Fazilah Kamsah, atas titipan semangat dan juga perkongsian kita pada malam. Terima kasih yang bagi Datuk. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada kedua-dua gandingan kita, iaitu Profesor Madya Dr. Syarifah Hayati binti Said Ismail, yang banyak berkongsi pengalaman, perkongsian kisah-kisah Al-Quran yang boleh memotivasikan kita. Terima kasih bagi Datuk, Doktor. Dan juga kepada sahabat saya Ustaz Ashraf, terima kasih banyak perkara yang kita belajar dan mudah-mudahan memberi manfaat kepada frontliner dan kepada semua yang menonton pada hari ini. Terima kasih. Ustaz Nabil, mungkin ada 30 saat kata-kata akhir sebelum saya tutup. Baik. Teringat saya dengan satu pepatah Arab, la tarja' al-ayyamul lati madat. Tidak akan berulang hari yang telah berlalu. Saudara, dalam hidup ini kita ada peluang. Peluang itu di tangan kita. Sama ada kebahagiaan maupun sebaliknya. Fikir-fikirkan untuk kita cari jalan penyelesaian dan cari jalan yang lebih baik dari hari ini, insya-Allah. Baik para penonton dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Malaysia berzikir. Bulan Zulhijjah adanya haji dan juga ibadah korban. Menginsafi hikmah daripada pengorbanan Nabi Ibrahim. Apabila kita yakin kepada Allah, tidak ada mustahil dalam kuasanya. Api yang panas tidak membakar Nabi Ibrahim. Pisau yang tajam tidak boleh menyembelih Nabi Ismail. Laut yang dalam tidak menenggelamkan Nabi Musa. Ikan paus yang besar tidak mematikan Nabi Yunus. Dan COVID yang tak nampak tidak akan dijangkiti tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Teruskan berdoa. Mungkin ada di antara kita yang tidak dikenali makhluk bumi, tapi doanya diangkat di langit ilahi. Mudah-mudahan malam ini JAKIM dengan kerjasama pejabat yang amat berhormat Perdana Menteri menganjurkan Malaysia berzikir, menginsafi hikmah, dapat memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton, sama ada di TV1, live Facebook JAKIM maupun live streaming RTM Klik. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain pula. Saya Ustaz Hariri mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.